Okey, kita sambung soalan MRSM nombor 7. Okey, Zara baca. Raja 7 menunjukkan satu objek O diletakkan di hadapan satu kata cembung J. Panjang fokus kata cembung itu ialah 4 cm. Panjang fokus. Apa simbol dia? F kecil. F kecil. Okay. So, dia dah bagi nilai dia 4 cm. Okay. Lepas tu, apa maksud panjang fokus? Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik. Mana pusat optik? Pusat optik tengah-tengah kanta. Ya, okay. Kita boleh labelkan sebagai P pole. So, sini. Okay, F kecil. U dari mana ke mana? Dari objek ke kanta. Okay, U. Okay. Jadi, betul lah ni jarak antara titik fokus, ni kita panggil titik fokus dengan P tu apa tadi? Pusat optik. Pusat optik. Ialah panjang fokus. Di sini lah jarak. Sebab dia panjang jarak unit sentimeter ataupun meter lah. Sentimeter. Okay. B1 Raja 7 lukiskan satu raja sinar bagi objek tersebut untuk membentuk satu image. Okay, dekat gambar ni lah lukis dekat Raja 7 ni. Ada masalah tak nak lukis? Yang pertama sekali kena buat apa? Untuk awak lukis yang pertama sekali awak kena lukis 2 sinar 7 kan? 2 sinar 7 tu mesti mula daripada mana cikgu cakap hari tu? Mula daripada mana bawah? Siapa nak jawab? Mula daripada mana? Cahaya tu mesti mula daripada mana? Sinar 7 tu mesti mula daripada mana? Objek ke kanta? Objek tu dekat mana? Belakang objek ke? Atas kepala objek ke? Depan objek ke? Atas kepala. Mesti atas kepala. Tak boleh lebih. Okay. So, 2 sinar tu yang pertama macam mana awak nak lukis? Selari dulu. Selari dengan paksi utama. Betul? Betul. Okay, selari. Siti. Okay, selari. Siti Fatimah. Kalau selari mesti lalu fokus. Siti Fatimah. Sama ada kanta cembung ke, kanta cekung ke. Okay, pertama tengok kanta. Kalau kanta dia boleh bias. Okay, dia boleh bias. Kalau cermin kau jangan biaskan, kau kena pantul. Tengok kanta ke cermin. Okay. Lepas tu yang kedua, lepas dia tengok okay dia kanta so dia boleh bias. Yang kedua kena tengok dia cembung ke cekung. Sepermukaan yang sebelah sini. Permukaan yang sebelah sini yang menentukan sama ada dia nak menumpu ke dia nak mencapah. Kalau dia cembung macam ni maksudnya dia akan menumpu pada titik fokus. Tapi kalau dia permukaan dia melengkung macam ni, tak kira lah kanta cembung ke kat sini flat dulu ke, tak kisah. Asalkan permukaan yang kedua tu dia melengkung, dia cekung kan. Permukaan yang kedua tu dia cekung, yang sebelah sini ni dia cekung. So dia akan capah. Faham tak? Jangan sekali-kali buat menumpu. Mesti capahkan sebab dia akan tercekung. Dia punya prinsip asas dia. Faham pelajar? Faham. Okay, so kena buat satu dulu. Siti. Lepas tu dia sebab dia cembung, dia boleh bias. Dia kanta dia bias, tu dia cembung. Fatimah lalu kat depan. Kalau cekung, lalu daripada belakang ni, kalau cekung, capahkan macam tu. Tu kalau cekung. Okay. Dah. Satu je ke? Satu lagi macam mana? Lalu apa? pusat optik. Lalu pusat optik. Atas kepala dan lalu pusat optik. Lepas tu, kalau lalu pusat optik, dia boleh terus?
Terus. Sinar tuju, sinar biasa. Terus je. Okay, mesti ada dua sinar biasa. Yang merah ni dengan yang warna hijau. Yang merah pertama, yang hijau yang kedua. So, kalau sinar tuju, so sinar biasa warna merah dengan warna hijau tu, kita carilah titik persilangan dia. So, kita lukislah sini kan. Lukis. Okay, kalau dia tu anak panah, objek dia anak panah, yang ni pun lukislah anak panah juga. Okay, susah sangat lah. Kuranglah contoh. So, kita nak check betul tak dia tu dekat situ. So, kita pun boleh tulis dir, kita pun boleh tulis yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau kat position yang lebih besar daripada 2F, kita sepatutnya dapat dir. Kalau dekat 2F, kita patutnya dapat sir. Sir S ni same size. I ni inverted. Macam ni lah. Ini kita panggil inverted. Lepas tu real. Real maksudnya di bahagian depan ni lah. Kan? Okay. So, kalau sini, kita akan dapat dir sir mir. Betul tak mir? Kita tengok betul tak mir. Magnified. Okay, betul. Dia magnified. Macam mana kita tahu dia magnified? Sebab dia punya jarak ni. Jarak dia ni lebih besar. V ni lebih besar daripada U. Faham tak maksud cikgu? Ni U kan? Betul tak U? Ni U kan? Betul. Ini V. Okay, ni V. So, V lebih jauh daripada U. So, kalau magnification punya rumus, V bagi U, kita akan dapat nilai yang lebih besar daripada 1 lah. Sebab V lebih besar daripada U. So, pembesaran berlaku. M, magnified. I, inverted. Okay, betul lah dia terbalik. Kemudian real, dia berada di depan. So, tu cara kita nak ramalkan ataupun nak check. Nak check betul tak. Okay. Faham? Okay, ciri yang terbentuk mir tu lah. Jangan tulis mir pula. Tulislah besar. Inverted apa tadi? Songsang. Nyata. Okay, lagi satu. Apa? Okay. Nyata. Okay. Kalau tak pasti lagi dua ni, tak pasti. Sebab ni satu markah. Awak tulis satu je. Besar. Boleh? Boleh tak? Cikgu. Ya. Kalau beri pilihan macam tu kan, masih boleh dikira betul ke? Okey, kalau soalan struktur satu markah macam ni, okey, struktur satu markah macam ni, awak tulis jawapan yang benar-benar anda pasti satu markah. Sebab kalau awak tulis ni besar, lepas tu tiba-tiba ni awak tulis tegak. Songsang lawan dia tegak. Okey, awak tulis tegak. Yang ni nyata, betul lah nyata. So yang ini dia akan salahkan yang betul. Wrong, cancel, right. So tak dapatlah markah, sayanglah. So untuk soalan struktur kalau satu markah walaupun ada 3 benda kan, awak tulis satu yang benar-benar awak pasti. Kalau tiga-tiga tu awak pasti tak apalah nak tulis tiga-tiga. Tapi kalau macam confuse tu pilih satu je lah. Tengok je lah kat sini. Oh ciri dia besar. Boleh tak? Dia besarkan. Faham ke? Faham Ibu. Okey, soalan ni susah sikit di mana konstruk membuat keputusan. Okey. Zara baca lagi. Kanta cembung C bertindak sebagai kanta mata dan perlu digabungkan dengan kanta cembung yang lain yang bertindak sebagai kanta objektif untuk membina sebuah teleskop astronomi. Kanta cembung P, Q, R dan S boleh digunakan sebagai satu kanta objektif. Okey, teleskop. Okey, teleskop teleskop dengan mikroskop cikgu dah terang itu, dia mesti ada berapa kanta? Ada berapa kanta? 2. Kanta objek dan kanta mata. Kalau yang dekat dengan mata, kanta mata. Yang dekat dengan yang menghala ke objek, kanta objek. Betul? Betul.
Okay, so awak kena pilih kanta P atau Q atau R atau S. Kata cembung mana-mana satu kat sini. Yang sesuai nak jadikan kanta apa? Kanta objek ke kanta mata? Kita nak jadikan dia kanta objek ke kanta mata tadi tu kat soalan tu. Kalau kanta J yang dia bagi tadi tu kat atas. Okay, kanta J, kanta yang ini ni. Yang F, dia punya panjang fokus 4 cm ni, dia nak jadikan kanta mata. Allah. Dia nak jadikan kanta mata. Betul? Kanta J adalah kanta mata. Dan kita nak gabungkan kanta yang kat bawah tadi tu, PQRS tu, sebagai kanta objek. Objek atau kanta objektif. Faham soalan dia tu? PQRS tu kita nak jadikan kanta objektif. Faham ke tak? Faham. Okay. So macam mana? Maksudnya ada dua kanta. Satu kanta mata. Yang dekat dengan mata, kanta mata. Yang dekat dengan objek, kanta objek lah. Sebelah sini ni objek. Okay. So, apa ciri-ciri dia yang dia bagi dekat soalan ni? Dia bagi apa? Cuba tengok. Yang pertama dia bagi apa ni? Panjang fokus. Panjang fokus kanta tersebut. Okay, dia ada bagi 20, satu lagi dia bagi 40. So, bila dapat soalan macam ni, awak cari perbezaan apa dari segi data dia tu lah. Awak boleh bulatkan dengan pensel tu pun boleh. Okay, lepas tu yang kedua, maksudnya dari segi panjang fokus. Okay, yang kedua, apa lagi dia bagi? Diameter. Diameter. Okay, diameter ni maksudnya diameter kanta lah kalau awak tengok. Diameter kanta yang pertama ni 5 cm. Yang kedua ni 10 cm. Dan dia punya, kalau tengok kat gambar, 5 cm tu dia kecil je. 5 cm. Kalau yang bawah ni 10 cm, diameter dia tu besar. Faham maksud diameter kanta? Tu diameter. Okay, kalau macam ni kita panggil tebal. Beza diameter dengan tebal. Faham tak? Faham. Okay, kalau diameter besar, maksudnya dia nak membenarkan lebih banyak cahaya daripada objek tu masuk lah, daripada matahari kan. Lebih banyak cahaya masuk. Kalau lebih besar diameter tu. So kita nak pilih yang lebih besar diameter ke kecil diameter dia? Kita nak teropong objek yang jauh. So kita perlukan cahaya yang banyak tak? Perlu. So nak guna diameter yang besar ke diameter yang kecil? Besar. Besar. So kita dah boleh pangkah. Kita nak pangkah mana? Kita nak potong yang mana? PR. P tak nak sebab dia punya diameter kecil dan dia lagi R. Okay, so sekarang ni panjang fokus. Kita nak pilih panjang fokus yang kecil ke, yang pendek ke, yang panjang? Kita nak teropong objek jauh. Bila nak teropong objek jauh, kita nak kena adjust bagi sampai panjang. Jadi kita perlukan panjang fokus yang menghala ke objek tu. Dia boleh adjust panjang fokus dia tu. Kita perlukan panjang fokus yang panjang ke pendek. Ni cara nak ingat lah. Kita punya objek tu jauh. Teleskop kan nak teropong objek jauh. So panjang fokus dia kita perlu pilih yang panjang. Yang ini. So kita dah nampak dah pilihan dia S. Faham tak? Raja. Faham. Okay. So bolehlah kita jawab kat sini. Yang pertama kita pilih yang mana? Nyatakan ciri kemudian jelaskan sebab, berikan sebab ciri tersebut. So panjang fokus, quantitative physics dia panjang fokus, ukuran dia yang mana? Nabil? Panjang fokus yang macam mana? Yang panjang. Yang panjang, yang tinggi. Boleh yang panjang ataupun yang lebih besar, yang tinggi pun boleh. Okay, reason dia tadi? Reason dia? Memfokuskan objek yang jauh.
Memfokuskan objek yang jauh. Cuba dia bagi samping kat sini. Nampak pula. Okey, untuk teleskop nampak tak magnification M, tak nampak ke? Nampak tak M bawah tu? Bila nampak bawah sekali huruf M besar tu. Pembesaran teleskop pada pelarasan normal. Okey, pelarasan normal tu L. Maksudnya kalau kita nak dapat image yang paling selesa, okey, pelarasan normal untuk teleskop boleh dilakukan dengan melaraskan jarak di antara kantang objek dengan kantang mata. So, dua kantang ni kita laraskan jarak dia tu supaya L, iaitu pelarasan normal L, sama dengan jarak ataupun panjang fokus kantang objek tambah panjang fokus kantang mata. Dia mesti sama. Kenapa nak kena sama? Sebab kalau kita adjust jarak antara kantang objek dengan kantang mata tu dengan jarak yang sama dengan hasil tambah panjang fokus objek dengan panjang fokus kantang mata. Okay, katakan panjang fokus kantang objek 15, panjang fokus kantang mata 5, kita tambahkan jadi 20. So kita letak pada 20. Jadi kita akan dapat satu image akhir yang terbentuk di infinity untuk penglihatan yang paling selesa. Jelas, paling jelas. Okay, paling jelas lah, kita nak paling jelas, paling selesa. Faham tak? Kalau terlebih sikit, kita macam blur-blur. Kalau kurang sikit pun sama. So, kita nak dapat yang betul-betul jelas pada pelarasan normal lah. Iaitu F0 tambah FM. FO. FO tu panjang fokus kantang objek tambah panjang fokus kantang mata. Okay. Sini yang bawah tu. Pembesaran teleskop pada pelarasan normal M ialah FO bahagi FM. FM bawah tu FM. So, M tu pembesaran image lah. Itu kakak. Okey, pembesaran image. Jadi apa hubungan dia dengan FO? Berkadar terus ke berkadar songsang? Berkadar terus ke berkadar songsang? Terus. Berkadar terus. Kalau nak besarkan image, maka FO kena panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Panjang. Panjang. Sebab based on the equation M tadi. Pembesaran teleskop tu kan, pembesaran image tu untuk teleskop ialah FO bagi FE. Jadi kalau nak dapat image yang besar, M dia besar, pembesaran besar, kena panjangkan jarak panjang fokus ni lah. Kita pilih yang panjang supaya kita dapat nilai pembesaran image yang lebih besar lah. Kita dapat image yang lebih besar. Image yang lebih besar. Faham tak? Faham. Okey. Ataupun kita boleh, ni sebab M ni pembesaran, magnification pembesaran, so kita bercakap pembesaran tinggi. Nilai pembesaran tinggi. Okey. Seterusnya, ni yang bawah ni cikgu dah sebut tadi, diameter. Besar kan? Okay. Lagi besar lagi bagus. Reason dia untuk membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Sebab dia punya diameter besar, jadi banyak cahaya boleh masuk. Okay, banyak cahaya boleh masuk. Lagi kalau banyak cahaya masuk, image tu jadi jelas, terang. Macam kita kan, kalau kita nak lihat kan kita perlu cahaya yang cukup. Kalau malap-malap kita tak boleh nampak suatu objek tu. Betul tak? Tak berapa jelas. Kita perlukan diameter yang besar. Membenarkan apa tadi cikgu sebut? Lebih banyak cahaya masuk. Lebih banyak cahaya masuk ke kantang. Okey. Sebab tu teleskop yang paling besar di dalam dunia kita ni, dia punya diameter dia besar bangunan.
Dia minta kantor tu, besar bangunan. Dan dia boleh mencerap seluruh universe. Paling jauh pun dia boleh cerap. Okey, D. Berdasarkan kepada jawapan anda di 7C, pilih kanta cembung yang paling sesuai. So, yang mana tadi? S lah kan? Jangan silap pilih pula. Okey, S. 1 markah. Okey, seterusnya. Nombor 8 adalah berkaitan dengan spring. Okey, Nabil baca. Pelajar 8 menunjukkan seorang pelatih menggunakan spring bangkit tubi yang elastik dalam latihannya. Ni kat rumah saya pun ada, tapi tak buat pun. Okey, satu spring. Sambung. Satu spring dipasang antara pemegang dan tempat letak kaki spring bangkit tubi kenyal. Apabila daya dikenakan, spring menggang dan kembali ke kedudukan asalnya apabila daya dialihkan. Daya yang dikenakan boleh ditentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan KX, di mana K ialah pemalas spring dan X ialah pemanjangan spring. Namakan hukum fizik yang berkaitan dengan formula di atas. Hukum Hooke. Okey, ni senang je. Hukum Hooke. Spelling kena betul. H-O-O-K-E. Ada apostrophe S tak? Ada. So sebut Hooks. Hooks. Lidah naik atas menunjukkan dia ada apostrophe. Hooks. Boleh ke lidah naik atas? Okey, B. Sambung. Daya maksimum yang boleh dikenakan kepada spring bangkit tubi kenyal itu ialah 450 Newton. Apakah yang akan berlaku kepada spring jika daya yang dikenakan adalah 500 Newton? Terangkan jawapan anda. Kalau ikut hukum Hooke kata apa? Hukum Hooke ni dia berdasarkan formula ni. So dia kata apa? Kalau soalan tanya apa itu hukum Hooke? Daya berkadar terus dengan pemanjangan spring selagi had kekenyalan tidak dilebihi. So dia berkadar terus. Maksudnya kalau graf berkadar terus tu mesti graf linear dan dia lalu kosong-kosong. So daya berkadar terus dengan pemanjangan spring selagi had kekenyalan tidak dilebihi. Kalau lebih, tadi dia cakap kat sini had daya maksimum 450. Kalau lebih 450, maksudnya dia sudah melebihi had kekenyalan. So dia mematuhi hukum Hooke tak lagi nanti? Dia tak akan mematuhi hukum Hooke lah. Dia tak akan jadi linear graf tu. Ni had kekenyalan dia sampai sini je. Lebih daripada 450 dia dah mula tak kenyal. Dia tak boleh balik ke keadaan asal dia lah. Dia bentuk asal tu. Dia tak boleh balik ke bentuk asal. Mungkin dia dah ada kerosakan pada dia punya sistem bahan tu. Okey. So macam mana nak terang? Yang pertama tadi. Macam mana nak terang ni? Apa yang berlaku? Soalan tanya apa yang berlaku. Ada tak dia kata apa yang berlaku? Ada. So apa yang berlaku? Spring tu boleh balik ke panjang asal tak? Kalau katalah panjang asal dia tu 20 cm, bila kita lebih dari had kekenyalan dia dah dilebihi, dia tak boleh balik ke panjang asal lah kan? Mungkin dia jadi 22 cm ke lebih sikit. Dia tak boleh jadi 20 sebab dah lebih. So apa yang berlaku? Spring tidak boleh kembali apa? Tidak boleh kembali ke panjang asal. Panjang asal. Dapat 1 markah. Terangkan. Kenapa? Sebab sudah kalau daya tu 500 maksudnya sudah melebihi, dayanya sudah melebihi had kekenyalan. Okey. Melebihi had kekenyalan. Ataupun tidak mematuhi hukum Hooke lah. Melebihi had kenyal. Katakan had kenyal berdasarkan graf ni, X dia tu dia boleh 15 cm je, tak boleh lebih. Lebih nanti dia tak boleh kembali ke panjang asal.
Okay. C. Modification lagi. Okay, sambung. Cadangkan penambahbaikan kepada spring supaya dapat menahan daya yang lebih besar dan beri sebab. Kita nak juga guna spring tu, tapi macam mana kita nak modify spring tersebut supaya dia boleh tahan 500 Newton tu kan, lebih. So dari segi ketebalan dawai spring, yang agak-agak yang tebal ke yang nipis, yang logik lah, yang boleh tampung daya yang besar ni? Tebal. Logik je. Tebal. Okay. Kalau saya duduk kat spring yang tebal nipis, terus patah katil tu. Spring tu nipis kan. Patah. Katil kan, kalau katil spring kan dalam dia ada spring. So kalau spring tu nipis, memang kalau saya ni berat, dia patah. Kena pula anak saya lompat-lompat. Okay, reason dia? Reason dia kalau spring tu tebal, dia punya dia keras ke, dia apa kita panggil? Keras lawan dia apa? Lembut. Keras lawan lembut. Tak keras. Keras lawan tak keras. Kenyal. Stiff keras. Spring maksudnya kalau tebal tu spring tu keras lah. Susah nak diregangkan atau nak dimampatkan, dia keras. Ataupun kita cakap dia boleh tampung daya yang tinggi. Okay. Ataupun dia punya pemalas spring dia, sebab kalau spring tu keras, maksudnya dia punya K ni pun, K mana K tadi? Mana formula tadi? Dia punya K mana? Okay. Tengok sini daripada formula ni. F sama dengan KX kan? F sama dengan K. X kita bawa kat bawah. Okay. Spring yang keras, K dia tinggi. Pemalar spring, pemalar apa kita panggil? Pemalar spring lah kan? Pemalar spring dia besar nilai dia. Maksudnya keras lah tu. So pemanjangan kurang. Sebab dia bergadar songsang kan? Okay, so bila sebut keras, kalau tebal maksud dia keras, ataupun pemalas spring K tu, pemalas spring K besar ke kecil? Besar. Keras, pemalas spring besar, dan X akan jadi kecil. Okay, bilangan spring nak kena banyak ke sikit? Banyak. Okay, lagi banyak daya dia, lagi banyak lah spring yang kita kena support ataupun tampung. Kita kena letak lebih banyak. Pernah tengok kan yang buaian baby tu? Buaian baby tu yang ada banyak yang jenis macam ni. Pernah tengok tak? Dia Pernah. sambung macam ni. Pernah tengok tak? Pernah. Pernah. Pernah kan? Dia banyak spring, lepas tu dia sambung secara apa ni? Lari. Selari. Ni selari. Kalau sesiri macam ni. Selari. Maksudnya pemanjangan, kalau kita sambung 4, pemanjangan dia, jumlah pemanjangan tu bahagi 4. Kalau kita sambung secara sesiri 4, so X darabkan dengan 4. Pemanjangan dia akan darab 4. Nilai pemanjangan, tahu kan pemanjangan? Pemanjangan panjang akhir final tolak panjang awal atau panjang asal. Kan pemanjangan? Tahu kan kira pemanjangan tu? Tahu. Tahu. Okay. Okay. Okay, kalau bilangan spring banyak, apa reason dia? Kirana. Kalau bilangan spring banyak, apa reason dia? Keras tak? Susah tak nak tarik?
dia punya pemanjangan spring dia jadi macam mana? Kalau spring tu banyak. Okey, awak bayangkan ni satu spring. Okey. Ini satu spring kita sambungkan dengan satu beban atau daya. Lepas tu kita ada satu spring lagi yang kita sambungkan dengan satu daya yang sama. Mana yang susah nak tarik? Yang satu spring ke yang 3 spring? 3. Yang inilah susah nak tarik. Maksudnya dia punya pemanjangan dia berkurang ataupun dia punya K dia jadi tinggi ataupun awak boleh cakap dia keras. Susah nak tarik maksudnya dia keras. So reason 3 ni boleh guna. Kalau awak guna banyak bilangan spring, maksudnya dia susah nak tarik, pemanjangan dia jadi kurang, pemalas spring dia jadi bertambah ataupun dia keras. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Ataupun kurang elastik ke, boleh lah tu. Okay. Faham tak Kirana? Dia hilang tu. Oh. Dia hilang. Okay. Selari tadi? Apa reason dia? Sama juga. Reason dia sama juga. Sama je dengan atas. Okay. Cikgu dah bagi tahu sebelum ni. Keras. Lagi apa ni, pemalas spring besar. Lagi apa ni, higher elastic limit. Had kekenyalan jadi tinggi sebab pemanjangan kurang kan, jadi had kekenyalan jadi tinggi. Kekenyalan. Okey, cikgu dah bagi tahu tak untuk soalan struktur kan, awak tak boleh ulang ni, awak letak keras. Lepas tu bawah pun awak letak keras. Awak tak boleh ulang 2 kali. Untuk soalan struktur awak tak boleh ulang 2 kali. Kalau soalan esei awak boleh ulang 2 kali. Untuk konstruk pengubahsuaian ke, konstruk making decision konstruk membuat pilihan ke, kat bahagian esei tu awak boleh ulang 2 kali. Penjelasan keras macam tu. Tapi kalau struktur sekali je, awak tak boleh ulang 2-3 kali. So maksudnya kalau untuk yang thickness awak jawab tebal, lepas tu dia keras, dah yang bawah ni awak jawab lah pemalas spring dia tinggi. Untuk yang reason banyak ni. Lepas tu yang untuk reason selari ni awak tulis lah had kekenyalan dia bertambah. Boleh faham tak? Jangan, reason dia tak boleh sama lah. Macam tu lah kesimpulan dia. Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, nombor 9. Darjah 91 menunjukkan corak interferen gelombang air. Okay, interferen mesti ada 2 sumber yang coherent. Yang coherent maksudnya yang daripada sumber yang menghasilkan frekuensi yang sama. Okay. Gelombang air. Okay, sumber yang coherent. Okay. Lepas tu, okay, apakah garis anti-knot? Okay, garis anti-knot. Kat sini dia tunjuk garis anti-knot. Cuba tengok. Dia dah bagi dah. Ni lembangan. Yang garis putus-putus ni lembangan. Ni. Lepas tu dia bagi puncak. Okay, garis yang lurus, yang tak putus-putus ni puncak. Lepas tu kita tengoklah garis anti-knot. Okay, garis anti-knot, puncak bertemu puncak. Lembangan bertemu lembangan. Puncak bertemu puncak. So maksudnya apa? Puncak bertemu puncak. Puncak bertemu puncak. Dia akan menghasilkan interferen membina. Tapi arah positif lah, arah ke atas. A tambah A jadi 2A. Positif 2A. Kalau lembangan bertemu lembangan. Lembangan tambah lembangan. Jadi 2 kali. So negatif A tambah negatif A.
jadi negatif 2A. Negatif arah ke bawah. Itu maksud dia. Tapi dia still interference apa ya? Membina ke memusnah? Membina. Membina. Jadi garisan antinod menghubungkan semua interferon membina. Betul? Menghubungkan semua titik-titik antinod. Kita panggil ni titik-titik antinod. Titik-titik antinod ni berlakunya interferon membina. So kita sambungkan semua titik-titik antinod ni, maka dia jadilah garis antinod. Okay, garis antinod dengan garis antinod yang sebelah dengan dia lagi. Okay, bila kita ukur, kita akan dapat X. Kan formula lambda sama dengan AX over D kan. So kita akan dapat X ni. Iaitu jarak antara dua garisan antinod yang berturutan. Yang bersebelahan antara satu sama lain. Jarak X ni. Antara dua garis antinod X. A, ni. Jarak antara dua sumber yang koheren ni A. Ni macam ni pula adalah D. Okay, boleh Okay, so apakah garis antinod? Garisan yang menghubungkan garisan yang menghubungkan semua Titik antinod. Titik-titik antinod. Kan cikgu dah terang tadi. Titik-titik antinod. Okay, B. Huraikan gerakan gabus pada titik P. Terangkan jawapan anda 4 markah. 4 markah kat sini. So kena ada sekurang-kurangnya 4 poin. Yang pertama dia suruh huraikan gerakan. Gerakan dia. Dia gelombang air. Okay, bila gelombang air maksudnya dia gelombang melintang ke gelombang membujur. Melintang. Melintang. Okay. Gelombang air, gelombang melintang. Melintang tu maksudnya gerakan zarah ke atas ke bawah. Okey, ni arah gerakan zarah ke atas ke bawah dan gerakan gelombang tu berserenjang dengan dia. Ni gelombang. Arah perambatan gelombang dengan arah getaran zarah. Zarah air tu dia bergetar-getar. Getaran zarah. Sudut dia 90 darjah. Dia berserenjang antara satu sama lain. Itu gelombang melintang. Kita ada 3 gelombang melintang. Well, water, gelombang air, gelombang elektromagnet dan gelombang light, cahaya. Kalau gelombang membujur, arah getaran zarah dengan arah perambatan gelombang selari. Macam gelombang bunyi. Satu je. Gelombang bunyi je gelombang membujur. Dia ada kawasan mampatan, kemudian regangan. Okay. Dia ada kawasan mampatan, kemudian dia regang, lepas tu mampat. Tapi dia arah yang sama lah. Zarah bergerak ke arah kanan, zarah bergetar ke arah kanan, zarah udara. Zarah udara pula. Zarah udara lah sebab tengoklah gelombang bunyi tu ditransfer melalui udara ke melalui pepejal ke, tak kisah, tapi dia selari dengan arah perambatan gelombang. Boleh faham? Kita tak faham? Boleh. Boleh lah. Okay. Bagus. Malam ni semua faham. Okay, macam mana nak terangkan gerakan gabus tu? Idea dia macam mana? Idea dia gabus tu duduk dekat interferon membina ke tak? Kita bagi tahu. Gabus tu duduk dekat mana? Duduk kat mana ni dia? Puncak. Duduk dekat titik node ke titik antinode? Dia duduk kat kawasan P. P tu kawasan apa? Interferon? Membina. Okay, interferon. Salah pula je interferon. Dia duduk kat kawasan interferon membina. Kita bagi tahu dulu. Okay, interference. Betul cikgu je ni. Interferon, betul tak? Okay, interferon membina. Dapat 1 markah. Kita bagi tahu kedudukan P tu gabus tu berada di P dan P tu adalah interferon membina.
tak ikut susunan pun tak apa. Awak tak ikut susunan untuk soalan huraian 4 markah ni, fizik dia beza sikit dengan bio. Awak tak ikut susunan pun tak apa, kita tanda bebas. Ada point je kita bagi markah. Faham tak maksud cikgu tak ikut susunan? Macam bio, cikgu bio kata dia kena ikut flow. Macam fizik dia tak apa, asalkan ada. Asalkan ada point tu. Dia tak semestinya pada point pertama. Asalkan ada je. Faham tak? Faham. Lepas tu apa lagi? Kok kaji? Sebab saya perasan dah berapa soalan saya bincang dengan murid saya tadi, petang tadi, konstruk penerangan kan. Yang saya perasan konstruk penerangan ni, dia mengkaji dan menganalisis gambar ataupun apa rajah yang dia berikan. So untuk awak terangkan, awak just terangkan apa yang ada pada gambar tu. Okay, P adalah interferon membina. Interferon membina tu maksudnya apa bertemu apa kalau dekat titik P tu? Puncak bertemu puncak. Di mana puncak bertemu puncak. Dapatlah markah yang kedua. Okey, lepas tu bertemu puncak. Dapat markah kedua. Kita belum huraikan gerakan gabus tu. Jadi maksudnya kalau kita letakkan gabus dekat kawasan interferon membina, puncak bertemu puncak tu, jadi apa berlaku? Gabus tu akan bergerak macam mana? Interferon membina, puncak bertemu puncak. So dia akan jadi amplitude dia tu apa? Bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah pada amplitude tinggi ke rendah? Tertinggi ke terendah ke apa? Tertinggi. Tertinggi. Okay, so gabus tu akan berada pada amplitude tertinggi. Okay, so dapat dah poin yang ketiga. Okay, gabus tu dia akan berada pada amplitude tertinggi ataupun maximum amplitude. Lepas tu bila dia berada pada amplitude tertinggi, contohnya ni kalau saya buat daripada pandangan tepi, gelombang air, ni kedudukan gabus. Dia berada ni gabus gabus. Dia berada pada amplitude tertinggi. Amplitude dia tinggi. So bila amplitude tinggi, ombak tu berada tinggi kan. Jadi tenaga apa yang melibatkan H ni? Tenaga apa yang melibatkan H? Tenaga keupayaan? Graviti. So bila H sesuatu objek tu bertambah, maka tenaga keupayaan graviti dia pun bertambah. So kalau ombak tu kan macam bot ke kapal kan, dia berada pada ombak ataupun kedudukan ombak yang tinggi. So dia punya tenaga, kapal tu memiliki tenaga keupayaan graviti yang tinggi. Jadi bila dia turun je gerak, dia bertukar kepada tenaga kinetik yang tinggi. Sebab tu ombak dia boleh menghakis pantai sebab tenaga dia tinggi. Dia berubah kepada tenaga kinetik yang tinggi bila dia turun tu. So kita boleh cakap lah bila dia berada pada amplitude tinggi, maka dia mempunyai tenaga yang tinggi. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay. Terang. Lebih pun tak apa. Kita tak potong markah. Okay. Seterusnya. C. Rajah menunjukkan kenderaan unit bergerak untuk menyampaikan maklumat mengenai perintah kawalan pergerakan PKP secara masa pandemik COVID-19 dalam kalangan penduduk. Walau bagaimanapun bunyi tidak jelas. Bunyi yang dihasilkan tidak jelas. Inilah. Dia guna satu speaker. Bunyi tak jelas. Okay, jadi anda dikendaki untuk mengkaji susun atur pembesar suara JKLM seperti tunjukkan. So, kita kena pilih lah. Kaji lepas tu kita kena pilih. Betul tak kena pilih. Kaji kesemua susun atur pembesar suara, terangkan kesesuaian dan tentukan susun atur pembesar suara yang mana yang paling digunakan, yang paling berkesan pada kenderaan supaya bunyi yang terhasil itu dapat didengar dengan jelas.
dan terangkan sebab-sebab 10 markah. So yang ni awak kena jawab dalam bentuk jadual. Okay. Kenapa hitam ni? Kenapa tak hitam? Okay. Okay. So, apa beza, kita kaji perbezaan dekat gambar dulu. Okay, kita bulatkan dulu. Yang pertama apa? Wawa. Wawa nampak apa yang beza kat sini? Pada gambar ke, pada tulisan ke, semua kena tengok. Wawa ada tak? Ada Apa yang beza? Pertama benda apa? frekuensi dia. Frekuensi. So, kita bulatkan frekuensi dia. Okay, 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. Okay, ada dua jenis. So, yang kedua, apa perbezaan dia, Wawa? Apa tu dia punya speaker tu? Dia punya speaker. Apa? Speaker dia ada macam mana? Dia ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sikit. Okay, so bilangan speaker. Kita boleh contoh yang sini. Bilangan speaker yang pertama frekuensi. Yang kedua bilangan speaker. Okay, yang ketiga diameter ataupun size, betul? Size speaker. Ni diameter dia tu besar. Betul? Betul. Okay, diameter dia, size tu diameter lah. Okay, ni diameter dia kecil. So dari segi diameter, yang besar. Kecil. Okay, lagi? Dia mesti 4 tau. Sebab kita nak buat essay ni, kita kena ada 4. Untuk soalan konstruk membuat keputusan ni, kita kena cari 4 ciri. Lepas tu 4 penerangan dia. 4 penerangan, lepas tu pilihan kita. Lepas tu justifikasi daripada ciri yang pilihan tu. Justifikasi. So, ialah tulisan cikgu. So, satu lagi apa lagi, Wawa? Jarak antara speaker kot. Yes. Jarak antara speaker. Yang ni kecil. Yang ini jarak speaker dia besar. Okay, jarak. 4 lah. Yang keempat tu jarak. Jarak antara speaker. Nampak tak? Soalan ni, dia tak bagi pun dia punya spesifikasi secara tulisan. Dia umum je. Awak yang kena kaji dekat gambar dan tuliskan ciri dia. Kalau awak tak perasan, awak dapat 3 ciri, hilang 1 markah. So, mesti kena dapat 4 ciri untuk essay ni. Faham tak? Faham. Okay. So, 4 ciri. Okay, lepas tu, awak tahu kan cara penulisan, saya rasa awak tahu kan? Okay. So, dah dapat 4 ciri. So, saya padam dulu ni. Okay, kita kena keluarkan dulu. Kalau boleh, kita kena pilih satu lah yang boleh tolong awak untuk kita buat pilihan nanti. Yang mana agak-agak? Speaker banyak ke, speaker sikit ataupun dari segi frekuensi ke? Mana yang boleh tolong awak? Frekuensi. Okay, kalau dari segi frekuensi, awak nak pilih frekuensi yang macam mana? Yang rendah ke yang tinggi? Tinggi. Yang tinggi. Okay. Ini gelombang bunyi, betul? Gelombang bunyi, betul? Betul. Okay, gelombang bunyi. Gelombang bunyi, biasanya gelombang bunyi ni macam gelombang radio lah. Gelombang bunyi ni kita nak dia sampai, dia ada tak cakap kita nak sampai kepada orang tidak jelas. Tidak jelas. Maksudnya nak bagi jelas supaya ramai penduduk boleh dengar. Jadi gelombang bunyi tu dia kena pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Maksudnya panjang gelombang dia kena tinggi. Panjang gelombang ni maksud sesaran. Laju ialah sesaran bahagi masa. Okay. Sesaran dalam gelombang adalah wavelength.
satu bahagi tempoh, ini kita keluarkan satu bahagi tempoh ni, kita akan dapat frekuensi. Satu bahagi dengan tempoh. Okay. V sama dengan sesaran darab satu bahagi tempoh. Sesaran ni adalah panjang gelombang, satu bahagi tempoh adalah frekuensi. Sebab tu V sama dengan F lambda. Kalau awak nak dia pergi jauh supaya semua orang boleh dengar, rumah penduduk kan dia adalah halangan. Bila dia halangan, maksudnya kita nak gelombang bunyi tu senang terbelau. Tahu tak pembelauan? Oh. Ni rumah. Okay, kan dekat kawasan perumahan kan. Nak sampaikan dekat kalangan penduduk tu mesti dia duduk dekat rumah-rumah, takkan dia duduk ni kan, so banyak rumah. Jadi nak gelombang tu boleh dibelaukan masuk ke dalam celah-celah rumah-rumah orang ni, so dia perlukan panjang gelombang yang tinggi. So bila panjang gelombang tinggi, frekuensi kena rendah. Sebab V sama dengan F lambda. Jadi kalau nak lambda yang tinggi, frekuensi kena rendah. Sebab kita nak lambda yang tinggi senang terbelau. So gelombang tu boleh lalu celah-celah. Orang lain boleh dengar. Rumah-rumah belakang boleh dengar. Faham tak? Faham. So kita dah potong kat situ yang frekuensi tinggi. Kita potong. Siap. Frekuensi tinggi tak nak. Ni nak tolong kita lah. Okay. So kita ambil frekuensi rendah supaya reason dia supaya panjang gelombang tinggi. So senang terbelau. Boleh? Boleh tak nak buat jadual ni? Boleh tu kat mana lah? Ni dah 2 markah lah. Markah pertama frekuensi rendah. Kita jangan bagi tahu 5,000. Kita bagi tahu rendah tinggi je. Untuk soalan macam ni, walaupun dia dah bagi data, kita jangan cakap 5,000 ke 10,000, kita bagi tahu frekuensi dia rendah. Sebab reason dia panjang gelombang tinggi senang terbelau. Ataupun mudah terbelau. Boleh tak? Jadi ramai, kena 3 reason. Untuk soalan essay ni seboleh-bolehnya cari 3 reason. Lambda tinggi 1 reason, senang terbelau 2 reason. Reason ketiga, lebih ramai penduduk yang boleh dengar. Tulis je apa-apa. Boleh tak? Boleh pembelauan lebih banyak berlaku. Ataupun senang terbelau tu lah. Okay, seterusnya. Seterusnya yang mana lagi boleh bantu awak? Tadi kita dah pangkah yang 10,000. M ni salah. M ni tak boleh. Dengan K. So kita kaji. Yang mana? Yang 2 speaker ke yang 1 speaker? Yang 1 speaker ni ke yang 2 speaker? 1. Yang 1 kot cikgu. Yang 1 speaker. Kenapa kan radio kat kereta awak ada 2 speaker? Kiri 1, kanan 1. Lepas tu dekat dewan sekolah awak ke dewan mana-mana ada 2 speaker. 1 kat sebelah kiri dewan, 1 kat sebelah kanan dewan. Kenapa kena ada 2 speaker? Selalunya kenapa tak guna 1 speaker? Kalau awak beli speaker kat mana-mana pun speaker kecil, kenapa ada 2 speaker? Kenapa tak 1 je speaker? Sebab kalau 2 speaker hasilkan interference membina. Ya, dia boleh menghasilkan interference. Okay, 2 speaker tadi. Mana speaker? Ni kan? So, bila ada 2 sumber, 2 speaker, dia akan menghasilkan interference. Okay, dia akan menghasilkan dia akan bersuperposisi, bertindih dan menghasilkan interference membina dan memusnahkan. Okay, interference membina bagi gelombang bunyi, dia akan hasilkan bunyi kuat. Okay, dia akan hasilkan bunyi kuat. Dekat garisan anti-knot ni semua bunyi kuat lah. Kita garis semua. Kat sini bunyi kuat. Faham tak? Bunyi kuat. Sebab tu perlukan 2 speaker.
lebih banyak bunyi kuat dapat dihasilkan. Faham tak? Nabil. Faham. Okay. So bilangan speaker tu kena banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Okay, so ni yang sikit ni salah lah. Yang frekuensi tinggi ni salah. Salah. Yang frekuensi tinggi ni salah. So agak-agak dah boleh tahu dah. Yang mana? Pilihan kita. Tahu sekurang-kurangnya 2 dah boleh kita ni. Dah membantu kita. So yang tadi ini frekuensi dah terangkan. Frekuensi rendah, lambda tinggi. Kurang terbelah. Kemudian banyak speaker. Okey, kenapa kita kena ada banyak speaker? Lebih banyak bunyi lah kan? Ataupun bunyi lebih kuat lah, betul? Betul. Tak? Bunyi lebih kuat. Lepas tu dia boleh banyak arah boleh pergi, arah ke depan boleh, arah ke belakang boleh. Okey, kalau dalam soalan esei kan awak tak kerti nak tegang, awak lukis, awak boleh terus cara melukis. Awak lukis ni, lepas tu awak buat ni arah penambatan ke depan. Bunyi boleh banyak bergerak ke depan. Ni bunyi boleh banyak gerak ke belakang. Lukisan awak berlabel membantu untuk mendapat markah. Tak salah awak lukis. Okey, seterusnya. Jarak antara speaker. Besar ke kecil? Jarak antara speaker. So asas dia dekat sini tadi. Asas dekat sini. Okey, Harith, jarak antara speaker macam mana Harith? Jarak antara 2 speaker tadi tu, nak besar ke nak kecil? Besar. Nak jauh? Besar. Apa reason awak? Apa reason awak? Daripada rumus mana yang boleh bantu awak? Rumus lambda sama dengan AX over D. Okey, jadi kita nak menghasilkan banyak bunyi kuat. So kita kaji hubungan antara A, jarak antara sumber ni dengan X. Sebab X ni iaitu jarak antara garisan antinode dengan antinode adalah X. Okey, so kita bawa A ke bawah, X tinggal kat kanan, dia mesti bertentangan untuk kita kaji hubungan A dengan X. Apa hubungan dia, Harith? Berkadar? A dengan X Berkadar berkadar apa? songsang. Berkadar songsang. Jadi, awak nak X yang kecil ke awak nak X yang besar? Awak nak jarak antara antinode dengan antinode. Antinode kan bunyi kuat. Garis antinode ni menghasilkan interferon membina. Maksudnya bunyi kuat, loud. Loud, L tu loud. Okay. Awak nak X yang kecil ke yang besar? Yang kecil. Harith? Yang kecil, pandai. Okey, kenapa yang kecil? Sebab interference membina nanti bunyi kuat. Reason dia salah. Kita nak X yang kecil. Maksudnya kita nak jarak antara garisan antinode ni rapat-rapat supaya lebih banyak bunyi kuat boleh didengar. Lebih banyak menghasilkan bunyi yang kuat. Sebab bila jarak antara X ni rapat-rapat, garisan antinode lagi banyak kan? Betul? Betul. Bila garisan antinode lagi banyaklah bunyi kuat. Faham? Faham. So kalau kita nak X rapat-rapat, jarak antara speaker kita kena besarkan ataupun jauhkan. Faham? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Jarak antara speaker ni kita kena besarkan supaya kita menghasilkan jarak antara 2 garis antinode yang kurang. So lebih banyak bunyi kuat terhasil. Okey. Kurangkan X. Kurangkan X ni maksudnya kita kurangkan jarak antara 2 garisan antinode. Boleh membantu dekat sini. Kalau awak faham gambar ni,
Awak faham gambar yang atas ni, awak faham betul-betul. Awak tengoklah berulang kali rakaman saya ni, awak fahamkan betul-betul. InsyaAllah konsep tu awak dapat. Okay? Applykan dalam kehidupan seharian awak. Awak nak dengar, awak kat dewan tu awak nak dengar ramai. Sebab tu speaker kita letak jauh. Satu hujung dewan sini, satu hujung dewan sebelah kanan. Supaya A dia besar. Bila A dia besar, kita dapat jarak antara dua garisan kuat tu kecil. Jadi lebih banyak bunyi kuat terhasil. Kan? Garisan anti-nut jadi kurang. Jadi lebih banyak bunyi kuat yang dapat didengar. Terhasil. Macam itulah. Okey, boleh tak? Boleh. Siapa tak faham sampai sini? Faham ke tak? Wawa faham? Kirana? Faham tak? Maaflah tulisan doktor. Faham. Okey. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi kat sini. Speaker, diameter speaker Besar. besar. Bila diameter speaker besar, dia boleh apa? Dia boleh memindahkan tenaga bunyi yang besar. Okey, dia boleh menggetarkan molekul udara di depan dia tu. Dia boleh menggetarkan, dia boleh memindahkan tenaga, dia boleh memampatkan molekul bunyi sebab gelombang bunyi tu dia dimampatkan dan diregangkan, kemudian dimampatkan molekul udara yang berada dekat depan speaker ni. Speaker ni dia bergetar. Speaker tu dia ada satu layer yang vibrate sebab gelombang bunyi terhasil daripada sumber yang bergetar. Jadi bila dia gelombang bunyi yang berada udara yang berada di depan speaker tu dapat tenaga daripada gelombang bunyi tu, tenaga dipindahkan ke udara, ke molekul udara tu pun bergetar dan dia bergetar, kemudian dalam masa yang sama dia akan memampat, meregang dan arah perambatan gelombang dia selarilah dengan arah getaran zarah. Itu sebab gelombang melintang. Okey, jadi jawapan dia apa? Kenapa diameter speaker kena besar? Supaya boleh tersebar dengan lebih luas. Okey. Boleh menghasilkan amplitude ataupun tenaga yang lebih tinggi. Boleh lebih banyak molekul udara yang boleh dimampat dan diregangkan ataupun memindahkan tenaga. Okey, boleh faham? Tulis je. Semua benda awak tulis je. Lebih pun tak apa, kita tak penalize untuk essay ni. Faham tak? Okey. Lepas tu janganlah lupa pilih. Dah buat penerangan tak terlupa nak buat. Okey, pilihan saya ialah L. Lepas tu kenapa justifikasi kerana L speaker L apa? Kerana susun atau pembesar suara L ini dia mempunyai frekuensi yang kurang. Tak perlu jelas, ambil je kat sini frekuensi yang kurang, kemudian jarak antara speaker dia besar, kemudian diameter speaker dia besar, kemudian dia ada banyak speaker. Salin dia punya ciri-ciri yang awak tulis tu je, tak payah terang dah. Faham tak? Perlu ke saya buat skema? Awak dah fahamkan cara tulis tu? Ke perlu buat skema? Perlu ke tak, Nabil? Yang mana tu? Yang ni. Yang kotak-kotak tu ke? Yang kotak-kotak tu. Perlu ke cikgu buat? Perlu. Untuk yang ni perlu lah. Tak, cikgu perlu buat. Cikgu perlu buat kat awak ke? Awak buat sendiri tunjuk kat cikgu? Perlu. Tak perlu. Kita orang buat sendiri. Tak perlu. Awak buat sendiri. Kalau nak suruh cikgu cek, awak hantar je dekat group. Okey, Dim. Darjah 9.3 menunjukkan corak pinggir yang diperoleh daripada eksperimen Dwi Celayang. Dwi celah, dia sebut Dwi celah, interference lah. Dia ada dua celah.
Kalau satu celah pembelawan, kalau dua celah interference. Okey, menggunakan cahaya monokromatik. Apa maksud monokromatik? Satu Mono, gelombang. satu gelombang ke satu panjang gelombang? Satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang ataupun satu warna. Iaitu kat sini dia kata warna jingga. Okey, satu warna. Okey, jarak antara dua celah 0.5 mm. Apa simbol dia? Apa simbol? Sebab pelajar ni tak tahu nak simbol, Zarul. Jarak antara dua celah 0.5 mm ni apa? A. Lambda ke A ke X ke D? D. Tengok Zarul. Zarul dah salah. Zarul, jarak antara dua celah tu maksudnya, okey. Ini gelombang bunyi lah. Okey, ni gelombang bunyi. Jarak antara dua speaker ni A kan? Itu Zarul faham? Faham. Okey. Kalau jarak antara dua celah, maksudnya kalau untuk gelombang air kan, gelombang air, kita ada dua celah. Ni celah yang pertama, ni celah yang kedua. So bila ada dua celah, kita bagi gelombang air bentuk satah. So bila gelombang air bentuk satah tu lalu dua celah, dia akan terbelau. Dia akan jadi gelombang, tapi kena make sure A ni kecil lah, barulah dia akan membentuk gelombang, muka gelombang bulat. Muka gelombang kita ada dua. Satu muka gelombang satah. Kalau kita nak hasilkan muka gelombang bulat, kita mesti A dia ni, jarak antara celah ni kena kecil. Faham tak? Kena kecil daripada lambda. Lambda ni panjang antara dua muka gelombang. So A ni kena kecil supaya kita boleh menghasilkan gelombang yang berbeza bentuk dia tu. Obvious, kesan perubahan yang ketara. Dan kalau ada dua celah, dia berlakulah pertindihan. Gelombang tu superposisi berlaku. Interference lah. Untuk masukkan interference mesti berlaku superposisi. Superposisi tu pertindihan antara dua gelombang. Faham tak Zarul? Faham. So jarak antara dua celah A lah. Okey, lepas tu bagi apa lagi ni? Okey. Panjang gelombang cahaya jingga. Okay. Dia bagi 600 nm. Apa simbol dia Zarul? 600 nm tu. Panjang gelombang apa simbol dia? Lambda. Lambda. Okey, lagi satu pelajar selalu lupa kat sini. N. N ni maksudnya 600 nanometer. Nanometer. Nano ni maksudnya darab 10 kuasa berapa? 9. 9 kan negatif 9? Negatif 9. Cikgu dah tulis. Pelajar ingat tak prefix? Pelajar ingat tak prefix? Cara nak ingat prefix tahu tak? Kita mula dengan 10 kuasa kosong. Lepas tu kita buat 3 ke kanan dulu. 10 kuasa 3. Salin lah. Kalau tak sempat salin nanti tengok balik rakaman. 10 kuasa 6. 10 kuasa 9. Dan last sekali 10 kuasa 12. Kalau sebelah kiri 10 negatif 3. 10 negatif 6. 10 negatif 9. Sebab saya perasan murid-murid saya pun prefix ni tak ingat. Sebab ni belajar tetes 1 kan. Okey. Prefix ni yang saya perasan banyak guna dalam soalan gelombang, interference ni. Lepas tu soalan, adalah beberapa soalan yang saja je dia, soalan ni, tenaga foton. Saja je dia bagi nano ni. Awak kena tukar. Okey, cara nak hafal, kita tengok yang sebelah kanan dulu. Kalau 10 kuasa 3 ni kilo, huruf kecil lagi K tu kilo. Lepas tu semua huruf besar. Mega, giga, tera. Megat. Ku megat. Sebelah kanan. Megat, mega, giga, tera. Okay. Sebelah kiri ni semua huruf kecil lah. Mula dengan mili, mikro, nano, piko. Kalau desi tu dekat sini. Desi, lepas tu senti. Desi 10 kuasa negatif 1. Senti 10 kuasa negatif 2. Desi dekat ni desi. Desi jarang lah. Ni senti. Okey, boleh faham? Boleh hafal tak benda ni?
Boleh ingat tak Zarul? Cuba yang ini mikro tadi. Yang kita punya soalan nano. Nano 10 kuasa negatif 9. Boleh Boleh pelajar? Boleh. Okey. So highlight kan. So, soalan tanya apa? Dia suruh cari apa ni? Jarak antara dua pinggir jingga yang berturutan. Dua pinggir jingga berturutan. Okey, dia bagi gambar ni gambar apa Zarul? Corak pinggir yang diperoleh daripada eksperimen. Cerah, gelap. Okey, so kita boleh dapat antara satu cerah cerah ke cerah yang berterutan tu, cerah interferon membina ke memusnah pelajar? Membina. Okey. Ni gelombang cahaya lah. Gelombang cahaya. So kita akan dapat laju cerah. Cerah tu hasil daripada interferon membina. Kalau gelap tu interferon memusnah. Okey, cerah iaitu dua warna jingga lah. Warna jingga, cerah yang warna jingga. Okey. So cerah-cerah kita dapat X. So ada berapa X kat sini? Berapa bilangan X? 1, 2, 3, 4, 5X. Untuk jarak A ke B sama dengan 5X. Jarak A ke B berapa? Kita kena cari. Tak? Dia suruh calculate distance kejap lagi tu. So kita cari X dulu. Jarak antara dua pinggir cerah ni maksudnya kita nak cari X dulu. Okay, macam mana nak cari X? Guna formula apa tadi? Lambda sama dengan X per AX D. over D. Okay, kita dah tahu tak A? Dah tahu A? Dah. Tahu kan? Okey, kita tahu kita nak cari X. Okey, kita tahu tak lambda? Dah. Tahu lambda. Okey, kita tahu tak D? Tak tahu. Dah. Tahu tak D? Okey. Tips kat sini, kalau yang paling besar, nilai yang paling besar tu biasanya D. Ni meter. Meter. Yang ni mili. Mili. Ni micro, nano. Okey. Yang paling besar tu biasanya D lah. Okey, lepas tu masukkan dalam guna formula tu kira. Okey, awak kira sekarang. Kita nak kira X. Kita nak kira X. Jadikan X sebagai subjek. Lambda D bagi A. Okey, ingat mili 10 kuasa negatif 3. So, jangan lupa tukar semua kepada unit meter. Kita dapat tak? Lambda 600 nano. Nano ialah 10 kuasa negatif 9. Okey. Meter. D 2.5 meter. Lepas tu A 0.5 mili. Mili darab 10 negatif 3 meter. Lepas tu kita potonglah. Potong unit yang sepadan meter dengan meter. So kita akan dapat tinggal unit meter saja. So berapa nilai X? Berapa nilai X? Dapat berapa? Wawa? Dapat berapa Wawa? Dapat 3 darab 10 negatif 3. Kuasa 3. 3 darab 10 negatif 3 meter. Semua dapat? Dapat. Okey. Kesalahan pelajar tak tukar imbuhan nano, tak tukar imbuhan mili. So, tolonglah jangan panik, buat berhati-hati, sayang. Okey. So, X kita dah dapat 3 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Satu lagi saya pesan, kena ada unit. Unit salah ke betul tak kisah. Tapi untuk paper tu kena ada unit. Okay, so dia kata yang kedua, calculate distance from A to B. So here, A to B ada 5X.
So kita dah kira X, so just darab 5 lah. Is equal to 5X. So 5 times 3 times 10 power of negative 3. So dapat berapa? 0.015. Okey, boleh buat dalam bentuk standard ataupun 0.015 meter. Letak unit. Kan kita kata kena letak unit. Unit betul salah tak kisah. Tapi kena letak unit. Okey. Boleh saya pergi nombor 10? Okey, Raja 10.1 menunjukkan sebuah penggoreng kering yang digunakan untuk menggoreng kentang. Penggoreng kering tersebut menggunakan kuasa elektrik. Sama macam soalan SVP, ada elektrik. Dan saya perasan dalam modul Excel Selangor pun yang saya dapat ni, soalan model pun topiknya lebih kurang sama je. Elektrik, haba. Jadi pun soalan SVP pun elektrik lah itu kan. Okey, penggoreng kering tersebut menggunakan kuasa elektrik. Apa simbol power? What? Apa simbol kuantiti fizik power Kirana? Kirana? Pandai dah. Apa Kirana? Simbol dia, power. Simbol power apa? Kirana ada tak? Nabil? P, cikgu P. Power P, yes. Ni, voltage, simbol dia? Va. Betul. V. Okay, what is the meaning of power? Apakah maksud kuasa? Kuasa, kalau tengok kat list of equation. Okay, list of equation. Ini. Ada tak formula kuasa? Kuasa. Mana kuasa? Tak ada formula kuasa. Okay. Kalau tak ada, cara saya ingat ni. Saya ingat bil elektrik. Kilowatt jam. Maksudnya, ni adalah tenaga elektrik lah. E, tenaga. Okay, kilowatt jam tenaga elektrik. So, kilowatt jam ni, watt ni power. Jam ni masa, time. So, tenaga ialah kuasa darab masa. So kalau kita nak jadikan kuasa sebagai subjek, sebab soalan ni tanya pasal kuasa. Kuasa ialah tenaga bahagi masa. So kuasa ialah tenaga yang dipindahkan dalam masa 1 saat. Tenaga, okay, jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa 1 saat ataupun kadar. Apa-apa yang bahagi masa kan kadar kan? Kadar pemindahan tenaga. Faham tak? Kadar pemindahan tenaga. Kalau watt, macam contoh aircon kan, watt dia tinggi 1000. Maksudnya kadar pemindahan tenaga elektrik menjadi tenaga untuk dia blow tenaga kinetik untuk blow dia ada blower. So tinggilah. Kadar pemindahan tenaga dia tinggi dalam masa 1 saat tu. Tenaga elektrik dia dapat dipindahkan dengan cepat dalam masa 1 saat. Dan banyak. Tenaga elektrik tu banyak digunakan dalam masa 1 saat. Dia berubah bentuk. Pemindahan ni maksudnya kadar pemindahan tenaga ni maksudnya kadar tu berubah bentuk. Daripada tenaga elektrik kepada tenaga apa yang kita nak guna. Kalau macam air fryer ni daripada tenaga elektrik kita nak pindahkan kepada tenaga haba. Elektrik nak tukar kepada tenaga haba. Faham tak? Kalau power dia 1450 watt, maksudnya kadar pemindahan tenaga elektrik kepada tenaga haba dalam masa 1 saat tu sebanyak 1450 watt per second. Okey, Raja 10.2 menunjukkan bahagian dalam penggoreng kering. Kita ada heater, kita ada bekas. Kat rumah semua kebanyakan ada air fryer dah kan, dan kita ada kipas supaya kipas tu boleh sebar ratakan haba. Meratakan sebaran haba tu. Okay. Terangkan bagaimana penghasilan dan perolakan udara panas berlaku dalam penggoreng kering apabila suis dihidupkan. Awak faham tak?
penghasilan tu macam mana dia boleh dihasilkan. Dia kalau tengok kat gambar ni dekat mana yang haba tu dihasilkan? Dekat kipas ke dekat pemanas? Pemanas. Pemanas hasilkan haba. Okay, pemanas ni dia bila kita sambung heater ni dengan elektrik, so dia akan membebaskan haba. Okay, dia turun lah. Okay. Tapi bila ada kipas ni dia akan tolong sebarkan haba tu ke seluruh bekas makanan tu secara seragam. Okay. Perolakan, awak kena terang macam mana dia dihasilkan dan macam mana berlaku perolakan udara tu. Okay, yang pertama awak kena switch on elektrik, jadi haba dihasilkan daripada pemanas. Kena terangkanlah. Selagi awak tak switch on elektrik ataupun switch, takkan adalah pemanas tu tak akan membebaskan haba lah. Tak ada pemindahan haba daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba kan? Betul? Betul tak? Betul. Saya kena terangkan macam mana dia dihasilkan, haba dihasilkan. So, pemanas berfungsi, apa fungsi pemanas? Pemanas ni berfungsi untuk menghasilkan haba apabila tenaga elektrik dibekalkan. Boleh contoh. Kita dapat satu markah. Markah yang kedua. Markah yang kedua, haba tu dibebaskan dalam by the heating element is very high. The radiant heat released by the heating element is very high. Okay. Maksud dia apa? Kuantiti haba yang dibekalkan, rate dia tu, kadar dia tu tinggi ke rendah? Kalau 1450 watt ni tinggi ke rendah? Kadar pemindahan haba tu. Tinggi. Tinggi. Okay. Kadar pemindahan haba yang dibebaskan oleh pemanas ni dalam masa, kalau kita sebut kadar, kita tak sebutlah dalam masa. Kadar pemindahan haba daripada pemanas ke bekas makanan adalah tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab power dia tinggi. Kan? Soalan ni berkait dengan soalan ni berkait. Jadi kita boleh gunakan info yang 1450 watt ni. Oleh kerana power dia tinggi, maka kadar pemindahan haba pun tinggi. Okay, itu markah kedua. Markah ketiga, apa kita terang pula fungsi kipas ni. Apa yang maksudnya kan soalan sekarang ni, yang mana yang soalan penerangan ni, apa yang dia label dekat gambar tu memang membantu awak untuk terangkan. Okay, kipas. Apa fungsi kipas cikgu sebut tu? Kipas tu dia akan meratakan ataupun menyebarkan udara panas. Udara ni panas lah sebab dekat atas ni semua udara. Dia akan menyebarkan udara panas ni ke seluruh makanan. Ataupun dia akan menyebarkan udara panas ni ke seluruh makanan. Okay. Yang keempat apa lagi? Yang keempat. Bekas makanan dah ke cikgu? Bekas makanan. Okey, bekas makanan. Bekas makanan tu ada tak kaitan dengan ni, perolakan ni? Ada tak? Ada. Ada. Bekas makanan tu ada kena mengena dengan perolakan udara panas? Perolakan tu tahu tak apa maksud perolakan? Pusing, dia berpusing-pusing. Udara panas, udara sejuk turun bawah, udara panas naik atas. Dia sampailah keseluruhan udara dalam ni jadi panas. Mula-mula yang ni panas dulu. Udara dekat sini yang dekat dengan pemanas ni panas dulu. Tapi hakikat udara panas dia memang duduk dekat atas dah. Sebab udara panas ni ringan. Dia tak akan turun ke bawah. Faham tak? Udara panas dia memang duduk dekat atas. Dia tak akan turun ke bawah.
Kalau macam peti sejuk kan, peti sejuk. Tahu peti sejuk? Peti sejuk kita nak kita memang ada cooler kat atas. So bila kita pasang cooler dekat atas, udara dekat atas ni sejuk. Udara yang sejuk ni dia berat, dia lebih tumpat. Bila lebih tumpat dia akan turun bawah. So udara yang panas daripada bawah ni ringan, dia akan naik ke atas, berlakulah perolakan. Tapi sekarang ni bahagian atas ni udara dia panas, dan hakikat udara panas ni dia kurang tumpat, dia memang terapung je dekat atas ni. Dekat bawah ni dah sejuk. Macam mana nak buat? So kipas ni lah bantu tolakkan udara panas ni turun ke bawah. Faham tak? So fungsi kipas menolak, memaksa udara yang panas yang berada berdekatan dengan pemanas untuk turun ke arah bekas makanan ataupun ke arah makanan yang berada di bawah. Faham? Dan ini boleh menyebabkan akhir sekali keseluruhan bekas makanan atau keseluruhan air fryer ni akan menjadi udaranya akan jadi panas. Kita dah sebarkan, kipas tu dah tolong sebarkan udara panas tu. Faham tak? Nanti saya bagi skema. Faham. Okay? Tapi awak fahamkan konsep je dulu. Okay, so yang terakhir, sebuah penggoreng kering direka untuk menggoreng makanan tanpa merendamkannya ke dalam minyak. Fryer tu lah. Jadi 10 menunjukkan 4 buah penggoreng kering yang berbeza. Okay. Konstruk membuat pilihan lagi. Anda dikendaki mengkaji ciri-ciri penggoreng kering yang ditunjukkan dalam jadual 10. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan penggoreng yang paling cekap. Paling cekap. Maksudnya very efficient. Kita nak masak dengan cepat makanan tu. Means kita nak haba yang banyak. Kuantiti haba tu dapat diperangkap dengan banyak, dapat dihasilkan dengan banyak dan diperangkap dengan banyak. So makanan tu boleh cepat masak. Jadi 4 dekat sini, yang mana yang boleh bantu awak? Power. Okay, power kita ambil yang tinggi ke rendah? Kita nak cepat masak. Jadi kadar pemindahan tenaga elektrik tu kena tinggi. So yang mana? Power tinggi? Power tinggi. Kan power tinggi nombor 1. Ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay. Lagi takat lebur. Takat lebur pemanas kena tinggi ke rendah? Tinggi. Dia susah nak melebur. Jadi kena yang tinggi lah, susah nak melebur kan. Melebur maksudnya dia nak takat di mana pepejal ataupun pemanas tu berubah kepada cecair, daripada pepejal ke cair. So kena tinggi lah. 1, 2. 1, 2. Okay. Seterusnya. Kita guna iron ke kita guna nichrome? Nichrome. Nichrome. Kerintangan nichrome lebih tinggi. Okay, 1, 2 dan kita guna termostat ke termistor? Termostat. Termostat lah untuk kita kawal suhu ataupun haba tu. Termistor ni kan perintang peka haba. So kita guna termostat untuk kawal suhu. Jadi kita totalkan 2, 2, 1, 1. Untuk W kita dapat 6. Untuk X kita dapat 5. Untuk Y kita dapat berapa? 7, 8. Betul. Dan untuk Z 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yang mana pilihan kita? Yang X. paling sikit. X. Okay. So yang pertama dari segi jawab dalam bentuk jadual. Okay, kuasa. Kuasa yang tinggi 1 markah kerana kadar pemindahan tenaga akan menjadi tinggi. Betul? Betul. Jadi bila kadar pemindahan tenaga tinggi, lebih banyak haba lah boleh terhasil. Tulis je. Okay, lebih banyak haba. Sebab kat bawah ni dia tak cakap pasal lebih banyak haba, tapi dia cakap nak makanan tu masak cepat. Bila nak masak cepat memang kita kena release heat banyak. So awak punya penerangan tu mesti kena ada haba yang banyak dihasilkan. Sebab kat soalan tak cakap haba banyak. Okay. Kemudian kita pilih nichrome.
Nikrom kerintangan dia tinggi. Bila kerintangan tinggi, rintangan dia tinggi. Rintangan ialah kerintangan darat panjang bahagi dengan area. So, kerintangan nikrom tinggi, maka rintangan tinggi. Bila rintangan tinggi, tenaga terlesap dalam bentuk haba pun banyak berdasarkan formula P sama dengan I square R. Ini formula power loss. Power loss due into heat dalam bentuk haba. So, bila rintangan tinggi, power loss dalam bentuk haba pun tinggi. Tenaga haba terlesap banyak. So, reason dia, kenapa pilih nikrom? Yang pertama, kerintangan tinggi. Yang kedua, rintangan tinggi. Yang ketiga, haba banyak terhasil. Boleh 2 kali repeat kan untuk esay. Okay, seterusnya yang ketiga, takat lebur. Takat lebur kita pilih tinggi je. Kita cakap je tinggi. Sepatutnya memang yang ni kan. Sebab tu kita tak bagi tahu nilai. Kita bagi tahu tinggi rendah je. Tinggi. So ni consider tinggi lah 1400 ni. Okay, tinggi. Jadi apa? Kalau tinggi maka apa? Dia takat untuk dia berubah. Dia tidak senang melebur. Dia boleh tahan haba yang tinggi ataupun suhu yang tinggi. Dia susah nak melebur. Okay. Seterusnya termostat. Kita guna termostat untuk mengawal suhu atau mengawal haba. Faham tak? Kawal. Tahu kan termostat tu design dia dibuat daripada jalur dui logam. Awak belajar masa form 2, sains form 2. Dia sebagai suis sesentuh. Tahu tak termostat? Tahu. Okay, so pilihan kita X, markah yang ke-9, dan kerana kuasa tinggi, bahan pemanas nikrom, takat lebur tinggi, komponen elektrik termostat. Dapatlah markah yang ke-10. Okey, ni pengiraan, last sekali pengiraan. Ni V, ini power. Soalan kira arus. So kita guna P sama dengan IV. Darab sahaja, dapatlah jawapan dia. Okay. Dia nak I kan. So bahagilah power bahagi voltan. 1450 bahagi 240. Dapat arus dia ada range 6.04 ampere. Okay, nombor 2, tenaga yang digunakan untuk elemen pemanas menggoreng selama 10 minit. Jadi yang ini tenaga sama dengan power darab masa. Kilowatt jam. Saya ingat kilowatt jam. Jadi jam masa kan. Sebab tu tak bagi rumus tadi. So power kita ambil lah yang ditulis tadi 1450. Masa 10 minit kena tukar kepada jam. Kena tukar kepada saat. Sebab ini unit watt. 10 minit kena darab 60 saat. Sebab tenaga unit joule. Bila unit joule mesti watt darab second. Okay, watt darab second baru joule. So kena tukar 60 saat. Kena tukar kepada saat darab 60. Faham tak? Pelajar selalu lupa nak tukar ni. Zarul, ingat kena darab 60 saat. Sebab joule ni unit watt dengan second. Faham tak Zarul? Faham. So kena unit joule. Darab lah. Kita dapat 8.7 darab 10 kuasa 5. Last sekali kuasa yang hilang atau kuasa yang terlesap daripada nilai rintangan pemanas tu 38 ohm. Jadi kita guna formula P sama dengan I square R. Okay, R yang dia bagi tadi 38, masukkan 38 ohm. Lepas tu I yang kita kira dekat atas tadi tu, dekat soalan nombor 1. 6.04 ni masukkan. Jangan lupa kuasa 2. Ni ada kuasa 2 kan. So kita akan dapat 1370.13. Kalau ada 4 titik puluhan, tulis 4 titik puluhan. Kalau tak ada, biarkan yang sampai yang ada je lah. Boleh faham? Boleh. Okay. Ingat ni rumus untuk power loss dalam bentuk haba.
kehilangan tenaga, kehilangan kuasa dalam bentuk haba. Okey, itu saja untuk hari ini. Nombor 11. Nombor 11. Okey. Cikgu akan jumpa awak lagi minggu depan untuk sambung nombor 11 ni. Dan cikgu nak bincang soalan AC yang konstruk yang C bahagian C ni untuk beberapa negeri lagi. Hanya untuk AC sahaja. Minggu depan. Boleh? Kita ambil koleksi soalan bahagian C je. Sebab soalan bahagian C ni dia yang ni. Yang soalan bahagian C yang cikgu pilih-pilih lah nanti. Boleh tak? Yang bahagian ni. Yang ni je. Boleh. Ada lima negeri. Campur yang ini 6 lah. 6 negeri kita akan bincangkan minggu depan untuk soalan ni. Yang 10 markah ni. Modification. Soalan pengubah suaian. Okey. Itu saja. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Sama.